Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, itu dipanggil qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Apa makna takdir Allah? Maksud takdir Allah perbuatan, pekerjaan yang telah perbuat akan perbuatan oleh Allah. Perbuat dengan kudrahnya, itu qadar. Qadar dengan makna Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, menjadikan, mengadakan, buat segala-gala perkara sebagaimana yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Itu qadar. Jadi qada ketentuan iradah, qadar perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, apa makna kita percaya, beriman dengan qada dan qadar? Makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putus di dalam hati seseorang. Mana apa? I'tiqad, berpegang di akidah seseorang, itu makna percaya. I'tiqad dengan makna kita mengaku putus dalam hati kitanya dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, kita berpegang kejap di akidah kita bahawa segala perkara yang berlaku. Mana mengaku putus, berpegang kejap di akidah, itu makna percaya, beriman dengan qada dan qadar. Mana mengaku putus, berpegang di akidah akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya, kesemua segala perkara yang berlaku ni dengan kehendak Allah, dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Dan kesemua yang berlaku tu dengan menjadi Allah akan segala yang berlaku, ini qadar. Mana percaya dengan makna mengaku putus dalam hati dengan pegangan yang jazam, putus segala-gala yang berlaku, kesemuanya datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, ketetapan, keputusan daripada Allah yang bersifat dengan iradah. Dan kesemua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu percaya, mengaku putus dalam hati. Adapun hanya setakat kita bercakap di mulut, menyandarkan perbuatan tu kepada makhluk, menyandarkan perbuatan kepada asbab, itu hanya percakapan isnad majazi, sandaran sementara kepada asbab zahir yang tidak membabitkan pegangan. Kemudian di ingatan hati kita tidak timbul pun akan qada dan qada Allah, itu berkaitan dengan kekuatan basirah mata hati masing-masing. Bab pegangan
kita mengaku putus di hati ke semua yang berlaku qada dan qada Allah. Tetapi berlakunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita lupa Allah yang melakukan, ingatan di hati kitanya kita yang melakukan, kita yang menjadikan. Itu berkait dengan basirah, kedudukan mata hati masing-masing. Itu tidak boleh dipaksa-paksa atau tidak boleh dibuat-buat. Itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Kekuatan dalaman ni terhasil daripada kekuatan amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, wajib sunat daripada kekuatan amalan yang kita lakukan. Dalaman kita kau lama kau kuat, maka terselalah sedikit demi sedikit diingatan kita akan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita dah amal semua tak terselah pun ke dalam hati kita, amal kita amal balah mana? Amal kita amal pokok-pokok sahaja, tunjang-tunjang sahaja. Hak tu pun tak berapa nak comel mana. Hak tu ni bobo je orang panggil. Nak timbul kekuatan dalaman macam mana? Dahlah amalan tu kodo-kodo je, sikit-sikit je, pokok-pokok je. Di masa yang sama, hak Tuhan larang, langgar molek-molek ada. Hak Tuhan larang, langgar molek-molek ada. Bukan kata nak cerita kekuatan dalaman. Sampai masa mizan pun tu bergantung kepada syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita buat belaka. Hak baik kita buat juga, hak Tuhan larang kita buat juga. Hak baik buat tu tak balas mana pun, tak berapa nak sempurna molek. Hak tu buat dengan ilmu tu. Kalau buat dengan gomo tu tak kira. Jadi kalau amalan kita qada tu nak cerita bab macam mana tak timbul kekuatan di basirah, nak timbul zulmah dengan dosa-dosa yang kita masih lagi mengekali. Terutama sekali dosa bab maksiat hati, dengan riak kita, dengan ujub kita, dengan takabur kita. Itu semua kabair, dosa-dosa besar belaka tu. Itu semua yang mengkelamkan, yang mematikan hati kita. Yang mematikan hati kita. Di antara perkara yang menyebabkan hati kita mati adalah mengerjakan maksiat. Itu di antara perkara yang menyebabkan mati hati kita, mengerjakan maksiat. Di antara sekerja-kerja maksiat, mengekali jahil fardu ain. Itu bukan kata nak timbul di mata hati kita, di basirah kita, mata hati kita mati. Sebab kita masih lagi mengerjakan maksiat. Di antara perkara yang menyebabkan mata hati kita mati, kita tasannup buat ibadah, buat taat. Orang semayang, kita semayang retek. Orang puasa, kita puasa retek. Suruh belajar, tak ambuh. Dengan buat taat seumpama tu, buat ibadat seumpama tu, hal tu bukan kata boleh mencerahkan mata hati, mematikan hati kita. Itu di antara perkara yang menyebabkan mati hati. Nak cerita bab ingatan macam mana? Cerita bab ingatan ni amalan yang sempurna, ilmu selesai, amal wajib sunat. Dengan semai sunat ratus rakaat, dengan ngaji Quran 2-3 kali khatam sekali. Inilah amalan yang boleh mencerahkan mata hati basirah kita. Kalau hak peseng amalan kita setakat semai sunat rawatib sahaja, kapit-kapit tu pun kadang-kadang buat, kadang-kadang dok. Kalau mari berjemaah adalah qabliyah ba'diyah. Kalau sembahyang seorang rumah tak ada qabliyah ba'diyah. Kalau gitu je, berjemaah baru ada qabliyah ba'diyah. Kalau semai seorang tak ada qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah tu pun capu dah. Capu kerana apa? Kerana ada orang. Kalau tak ada orang, pakai hak fardu je. Hak fardu pun buat sunat-sunat dalam tu pakai potong belakang. Mesti seorang diri kan? Sunat hai'ah ke potong. Tapi kalau kat orang ramai ni tertik terning lama je nak boleh pindah-pindah rukun. Tapi kalau seorang panggil apa? Macam ayam patu. Patu ayam apa panggil? Macam patu ayam. Hangguk bangun. Hangguk iling bangun dia kata.
guru kata. Hangguk-hangguk, hiling-hiling, bangun pergi lalu. Macam kita je. Hangguk-hangguk, hiling-hiling. Hiling tu beri salam. Paling kanan, paling kiri, lepas tu bangun. Tak ada nak baca wirid-wirid. Tak ada nak berdoa, tak ada. Kalau berjemaah adalah wirid. Kita imam lah. Adalah berdoa, kita imam lah. Kita imam wirid doa kita pun buatlah kita. Tapi kalau sendiri di rumah tak ada. Lepas tu nak cerita bab kekuatan dalaman kita. Itu tak ada ceritaan tu. Tapi nak cerita sininya, beriman makna mengaku putus di dalam hati segala-gala perkara yang berlaku datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Jadi kelas terdahulu berhenti di persoalan ketentuan jahat. Kemudian pergi kepada persoalan ketentuan Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Ketentuan Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Hak minggu lepas. Berlaziman ni apa makna? Kita berlaziman ni hak kerik tu. Tu kan ni. Berlaziman. Dalam kitab iradat Allah, kehendak Allah dengan redha Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Dengan makna ada yang Allah Ta'ala tentukan serta Allah Ta'ala redha dan suruh, dan ada yang Allah Ta'ala tentukan tapi Allah tidak redha dengan apa yang berlaku yang datang daripada kehendak Allah sendiri, dan Allah tidak suruh dengan apa yang berlaku yang datang dari kehendak Allah sendiri. Itu maknanya tidak berlaziman. Ada yang Allah Ta'ala kehendak serta redha, dan ada yang Allah Ta'ala kehendak tapi Allah tidak redha. Itu maknanya kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Apa? Tidak selaras. Apa? Tapi bukan tidak berlaziman ke semua. Ada yang iradat Allah, kehendak Allah dengan redha Allah sekali. Tapi ada yang kehendak Allah dengan redha Allahnya tak sekali. Sebab apa? Sebab rukun iman yang keenam, baik pun kehendak Allah, jahat pun kehendak Allah. Orang yang beriman, orang yang melakukan ketaatan, itu kehendak Allah. Orang yang kufur, orang yang melakukan maksiat, itu pun kehendak Allah. Jadi kehendak Allah perkara yang baik, keimanan dan ketaatan, Allah kehendak seseorang beriman serta Allah redha keimanan dia. Allah kehendak seseorang melakukan ketaatan, berlaku ketaatan, Allah suruh ketaatan tu. Ini selaras. Kemudian ketentuan Allah kepada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Seseorang kufur kepada Allah, itu kehendak Allah. Allah redha ke dengan kekufuran? Allah tak redha. Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang melakukan kekufuran. Tapi hamba yang kufur itu kehendak Allah, tapi Allah tak redha. Ini tak berlaziman. Ya. Dan Allah tak suruh dengan kekufuran. Begitu juga dengan berlakunya maksiat. Berlakunya maksiat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa berlakulah maksiat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tak redha dengan maksiat tu, dan Allah tak suruh buat maksiat tu. Innallaha la ya'mur bil fahsya. Allah Taala tidak menyuruh seseorang melakukan perkara fahsya, tapi fahsya yang dilakukan adalah kehendak Allah. Tapi fahsya yang dilakukan Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Itu makna kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Sebab itulah yang kita nak perginya kepada apa yang berlaku kepada kita, kesemuanya kehendak Allah. Apa yang berlaku kepada kita semuanya kehendak Allah. Allah bagi kejayaan ke, Allah bagi ketinggian ke, Allah bagi kedudukan ke, itu semua kehendak Allah. Berarti Allah redha dengan kita sebab Allah kehendak, Allah tentukan kita berjaya, Allah tentukan kita dapat ketinggian, Allah tentukan kita dapat kedudukan. Mesti Allah redha. Ketentuan Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Dah Allah redha hak mana? Seseorang yang beriman dan taat Allah redha. Okay. Seseorang yang beriman dan taat Allah redha ke dia. Tetapi seseorang yang beriman
dan melakukan ketaatan, terkadang kehendak Allahnya, Allah tidak tentukan kejayaan dunia kepadanya. Allah tak tentukan ketinggian dunia kepadanya. Allah tidak tentukan dia dapat kesenangan hidup di dunia contohnya. Tapi Allah tidak bagi dia kejayaan dunia, Allah tak bagi dia kedudukan dunia, mana Allah tak reda. Tak. Allah reda sebab dia beriman dan melakukan ketaatan. Dan tu Allah tidak bagi kejayaan dunia. Allah kehendak dia hidup dalam keadaan susah. Allah kehendak dia hidup dalam keadaan sakit contohnya. Kalau Allah reda kepada dia, kenapa Allah kehendak dia jadi susah? Kenapa Allah kehendak dia jadi macam-macam penyakit? Kehendak Allah dengan reda Allah, dia tidak berlaziman. Kalau orang tu tidak beriman dan orang tu melakukan maksiat, Allah tak reda kepada dia. Tapi Allah Ta'ala kurniakan bagai-bagai kurniaan, dengan kejayaan dunia, dengan kedudukan dunia, dengan ketinggian dunia, dengan kayanya dia, dengan sehatnya dia. Mana Allah reda? Allah tak reda. Dan sebab apa Allah tentukan kejayaan kepada dia? Itu kehendak Allah. Dan Allah reda. Kehendak dan reda tidak berlaziman. Nah, situ nak mati situ. Jangan salah faham. Bila Allah kehendakkan kita dapat kejayaan, dapat kemenangan, mana apa? Bila Allah kehendak kita dapat kejayaan, dapat kemenangan, mana Allah reda akan kita, Allah bersama dengan kita. Ini orang erti akidah. Allah reda, Allah bersama, bukan kerana kita menang, kerana kita beriman dan taat. Bukan kerana kita dapat kemenangan, kejayaan. Selagi kita beriman dan taat, Allah reda kepada kita, walaupun Allah uji kita dengan kekalahan sekalipun. Walaupun Allah uji dengan kekalahan sekalipun, tapi Allah tetap reda. Sebab apa? Sebab beriman dan taat. Kalau orang tidak beriman tak taat, Allah tak reda, walaupun Allah kurniakan kemenangan kepada dia. Maknanya Allah reda tak reda, tengok jalanan kehidupan kita. Kalau jalanan kehidupan ke jalanan khairihi, kebaikan, Allah reda. Kalau jalanan kehidupan kita syar'i, kejahatan, Allah tak reda. Lepas tu Allah kurniakan apa-apa tu kehendak dia, bukan reda. Sebab Allah menentukan dengan kehendak, dengan iradah. Allah tidak menentukan dengan reda. Jadi kehendak Allah dengan reda Allah tidak berlaziman. Sebab terkadang orang faham, apabila Allah beri dia kemenangan, kejayaan, mana Allah reda, Allah bersama. Kalau Allah tak reda, pasti Allah tidak kehendak kemenangan. Ini orang jahil akidah. Sebagaimana kita biasa dengar sejarah-sejarah para anbiya yang terdahulu, lama mana menyampaikan agama, siapa nak ikut? Nabi Nuh AS hampir 1000 tahun, berapa orang je ikut? Kalau kira kejayaan dunia tidak ada, tapi Allah tidak reda, Allah reda. Lepas tu tidak berjaya tu pun Allah reda. Nabi Sulaiman AS, Allah kurniakan bagai-bagai kedudukan dunia, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah reda kerana Nabi Sulaiman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Allah Taala kurniakan kedudukan yang tinggi pada Nabi Sulaiman. Bukan itu tempat nilai yang Tuhan reda tak reda. Tuhan reda tak reda, tengok beriman taat ke tidak. Beriman taat Tuhan reda. Walaupun tidak dapat kedudukan sekalipun, walaupun dapat kedudukan sekalipun, itu semua susunan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah. Itu bukan berkait dengan reda. Sebab kadang-kadang apabila Tuhan takdirkan kehendak Tuhannya kemenangan, maka timbullah komen Allah reda, Allah bersama, sebab tu Allah bagi menang. Tak faham akidah. Allah reda, Allah bersama. Jikalau beriman dan taat, ikut Quran, ikut hadis, Allah reda, Allah bersama. Bukan kerana menang ataupun kalah. Menang kalah kehendak Allah. Sebagai contoh sekarang, siapa yang paling kuat sekali? Siapa yang paling gagah sekali? Orang kafir Amerika. Itu kehendak Allah. Allah reda. Allah tak reda. Dan Allah tak reda, kenapa Allah kehendak dia kuat?
Dia mana? Dia menguasai dunia. Atas sudah tanyalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Contoh Israel. Bukan kata hak Palestin. Hak Arab kena keliling dia pun dia boleh menguasai. Dia makna bukan kata Palestin, orang Arab pun takut kepada Israel. Israel duduk ke hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada Israel. Tidak. Terus kenapa Allah Taala kehendak Israel jadi kuat? Israel dapat mengalahkan. Tak kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan iman dan taat, Allah redha walaupun mati sekalipun. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, kita berlawan di mahkamah. Contohlah ni sama je, menang kalau mana-mana pun sama. Kita berlawan di mahkamah, hakimnya menyembelahi kita yang menang. Memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kalau kita jalan yang benar. Itu je. Tapi kalau jalan tak benar, kenapa Allah kehendak menang? Tu tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak beri je lah, ambil lah kemung. Tapi akhirat habis. Sebab apa? Sebab jalan ni tak betul. Tapi kenapa Allah Taala kehendak dia menang? Sebab Allah Taala atur asbab secara hitam putihnya hak dia. Jadi kan pakai hitam putih kan? Pakai hitam putih. Secara hitam putihnya hak dia. Kadang-kadang hak hitam putih dengan hak sebenar-benar tak sama kadang-kadang. Tapi hukum mana pun, hukum atas dunia kira hitam putih. Kira hitam putih. Pernah satu kes, kalau kira dalam hitam putih gerang tu, tak sama pembahagian. Tapi sebenarnya hak ada nama dalam tu sebenarnya sama. Pemberian masa hidup oleh orang tua maknanya sama, bukan pusaka. Tetapi apabila keluar gerak tak sama. Contoh tak sama. Tapi hak hukumnya sama sebab beri pada masa hidup. Anak lelaki nak puan samalah sebab diberi masa hidup, bukan pusaka. Pusaka balik pada hukum lah. Ini beri pada masa hidup, tapi keluar gerangnya tak sama. Mana kalau berlawan di mahkamah, memang mahkamah akan ikut hak hitam putih tu. Tapi walau macam mana pun, alhamdulillah keluarga ada akhirat, dunia sementara. Walaupun dalam gerang tu tak sama, tapi apabila selesai apa semua, pembahagian ni adalah dia nak bagi ikut hukum. Ni orang ada akhirat. Kalau kata ada akhirat, dia ikut dalam tu, hak aku banyak, boleh kat aku lah. Padahal sebenarnya hukumnya sama, sebab pemberiannya sama. Tapi kok mana jadi keluar tu jadi tak sama di hitam putih tu. Tapi kalau orang tak ingat akhirat, sini mau tengok molek ni, siapa boleh banyak. Tapi orang ada akhirat tak apalah, waktu dia ketah. Bila dapat duit kita bagi ikut hukum, tu orang ada akhirat. Tapi kalau nak cerita, kalau naik mahkamah sah menang dia, sebab situ ada hak dia. Memang akan menang dia. Makna menang dia adalah kehendak Allah. Dan Allah redha ke? Redha apa dia menzalimi? Dia tahu dah itu bukan hak dia. Makna dia menzalimi. Bila dia melakukan kezaliman, Allah tidak akan redha. Tapi kenapa Allah takdirkan dia menang? Itu kehendak Allah. Allah takdirkan dia menang, ambillah kemunak dunia, sampai akhirat lagi tanggunglah. Kenapa pula hak yang dizalimi tu, hak yang dizalimi, yang nak tuntut hak, kenapa Tuhan takdirkan dia tak menang? Itu ujian pula kepada dia. Sama ada dia sabar ke tidak, dia redha ke tidak. Tapi Allah takdirkan menang, kehendak Allah, bukan redha Allah. Tapi kalau dia atas jalan yang benar, memang hak dia, Tuhan redha, sama ada dia menang di mahkamah ataupun dia kalah di mahkamah. Kalau bukan hak dia nak tipu, dia nak menzalimi, Tuhan tak redha ke dia, walaupun kehendak Tuhan, dia menang di mahkamah ataupun dia kalah di mahkamah. Ni beza antara kehendak Allah dengan redha Allah. Dia melakukan kezaliman, haram, dosa besar. Dia lawan pula di mahkamah.
Mana dia nak menegakkan kezaliman dia. Haram, dosa besar. Menang dia. Bila menang dia pun sandar kemenangan dia hak atas jalan zalim tadi kepada kehendak Allah. Haram, dosa besar pula sekali lagi. Sebab apa? Dia menang ni kehendak Allah. Walhal kemenangan dia atas dosa kezaliman. Tiba-tiba kemenangan di atas dosa kezaliman disandar pada kehendak Allah. Ini takdir Allah. Hukumnya haram, dosa besar. Ditambah pula apabila menang berarti Tuhan redha akan saya. Tuhan bersama dengan saya. Apa makna Tuhan redha? Apa makna Tuhan bersama? Halal. Kalaulah kita sandar kepada kehendak Allah, kezaliman kita tujuan untuk menghalalkan kezaliman kita, maka murtad orang ni wal iyazabillah. Jangan main. Kerja dia kerja zalim, haram, dosa besar. Dia pun menang disandar pada takdir Allah, haram, dosa besar. Lepas tu dia kata Tuhan redha, Tuhan bersama. Mana apa? Halal. Walhal dia melakukan kezaliman. Dia sandar kepada Allah, kezaliman dia tu tujuan untuk disandar pada takdir Allah akan kemenangan di atas jalan kezaliman kepada kehendak Allah serta tujuan untuk menghalalkan kezaliman dia. Sebab Allah redha, Allah bersama dia, maka murtad ni wal iazabillah. Jangan main. Tapi betul kemenangan dia kehendak Allah. Allah tak redha sebab di atas jalan kezaliman. Mana apa? Kehendak dan redha tidak berlaziman. Mana? Lepas tu nak cakap warna kalau menang atas kezaliman gitu, tak sebab zalim lah. Ulang hak orang. Dunia sementara sekejap je. Mati belaka. Mati belaka. Orang bahang harta benda orang pun mati juga. Dia kalau biasanya hak bahang harta benda ni bukan bahang harta benda orang lain, keluarga sendiri. Biasanya pusaka lah tau. Pusaka tipu zalim ni tipu siapa? Adik-beradik sendiri. Puak rabok sendiri. Adik-beradik sendiri, anak saudara sendiri, tergamuk. Ya. Perompok. Kadang-kadang perompok tu warga asing. Dia tahu rompok kampung dia. Dia mari negara kita dia rompok. Lepas tu dia tahu hasil balik kampung dia. Ya. Dia tahu rompok kampung dia. Perompok warga asing, dia rompok tempat kita, lepas tu hasil dia atur kampung. Kita bukan rompok kampung kita, rompok hak anak beranak kita. Mana jahat? Dia rompok hak negara lain, lepas tu hasil dia atur balik kampung. Bukan kata molek rompok ni ada Robin Hood pula kan. Nak Robin Hood tau. Bukan waktu ni. Nak cerita jahat-jahat dia pun kita rompok kampung dia. Ni bukan kata rompok hak kampung, hak anak beranak dia sendiri, hak adik-beradik dia sendiri. Kadang-kadang duduk sejik. Jangan duduk sejik kadang-kadang. Tapi dia punya pusing harta pusaka ni boleh buat kok mana tak tahulah. Hak mati dulu jadi mati kediang. Orang ni tak tahu tak? Hak mati dulu jadi mati kediang. Hak mati dulunya anak. Bila anak mati dulu, mak ada bahagian. Bila anak mati, mak ada bahagian. Bagi kepala mayat orang mak ada bahagian. Tapi keluar-keluarnya mak mati dulu. Bukan anak lelaki dia, anak dia mati dulu. Maka tak ada bahagian mak. Dia mak mati dulu kan. Sebenarnya anak mati dulu, mak mati kemudian. Tapi keluarnya mak mati dulu, anak mati kemudian. Kok mana buat tak tahulah. Orang yang tak semayang bang, bapa dah mayang bang homo. Itu harta orang tu. Orang tak orang pun homo. Kata kan. Apa panggil apa ni? Orang yang tak ada akhirat. Nak kata dia tiap beriman dengan akhirat tu kafir lah. Bukan tak beriman akhirat, iman lemah dah lalu. Kalau tak beriman akhirat tu kafir. Mana kita kata ada akhirat balas tu. Kita buat gitu pun untuk anak-anak kayak gini, untuk anak-anak duit haram buat apa? Kita anak-anak duit haram buat apa? Nak gimana kita? Tak ada gimana ni. Yalah kadang-kadang harta benda ni dia jadi pina mata tau. Yalah kadang-kadang benda tu tak ada harga. Tiba-tiba jadi berharga serta merta. Lepas tu
Mula banyak hak. Mula siapa kata ambuh belaka. Tak ada nilai. Tanah tak ada nilai. Sabar masa rezeki ada projek situ jadi naik. Boleh 4 kali ganda. Mulalah. Kau ni kau ni. Berebutlah sama-sama adik-beradik. Tak kira hukum hakam dah. Kira dunia je. Akhirat tak ada. Mayat bang tak tinggal. Tu kena nilai balik lah. Semayang tu sebenar ke tak sebenar? Sebab Tuhan kata pasti sebenar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu sebenar. Tuhan kata sebenar. Pasti solat akan mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Tapi solat molek-molek ada melakukan kezaliman, kena cek balik solat. Ayat Quran pasti benar. Tapi solat yang sebenar. Al-Quran kata tu solat yang sebenar. Tapi kalau kita solat tak boleh tinggal fahsyak dan munkar, masih lagi melakukan kezaliman, kena cek solat kita tu. Solat sebagai anak Tuhan kata ke tak? Jadi kalau kita melakukan kezaliman, kita berjaya, sandar pada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Yang baik. Nak menghalalkan kezaliman kita, murtad wa ni wal iyazabillah. Tapi apa yang berlaku, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak Allah, redha Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Sekat tu je. Adapun Mu'tazilah berbeza. Mu'tazilah berpegang apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan redha, pasti Tuhan suruh. Benda yang Tuhan tak redha, benda yang Tuhan tak suruh, pasti Tuhan tidak kehendak. Tu Mu'tazilah. Ni rasa macam jual akal kita. Hak Tuhan kehendak pasti Tuhan redha, pasti Tuhan suruh. Hak Tuhan tak redha, hak Tuhan tak suruh, pasti Tuhan tidak kehendak. Ni apa jual dengan akal. Macam kita sendiri. Apa yang kita rancang, apa yang kita kehendak, apa yang kita susung, benda yang kita sukalah. Benda yang kita tak suka, takkan kita nak susung, takkan kita nak kehendak, takkan kita nak atur. Mana yang kita susun, mana yang kita kehendak, mana yang kita atur, pasti benda yang kita suka. Tu kita. Ini cerita Tuhan ni. Jadi Mu'tazilahnya, apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan redha, pasti Tuhan suruh. Apa yang Tuhan tak redha, apa yang Tuhan tidak kehendak, pasti Tuhan tidak kehendak. Apa yang Tuhan tidak redha, apa yang Tuhan tidak suruh, pasti Tuhan tidak kehendak. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang Allah hanya kehendak perkara yang khairihi sahaja, perkara yang baik sahaja. Adapun perkara yang syar'i, perkara yang jahat, Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah yang sesat. Kita cerita berulang kali dah kan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah berpegang Allah hanya kehendak perkara yang baik, Allah tidak kehendak perkara yang jahat. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih untuk melakukan kejahatan dan seseorang akan melakukan kejahatan. Allah hanya mengetahui, Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah. Jadi kalau Allah hanya kehendak perkara yang baik saja, maka kehendak Allah, redha Allah, suruh Allah berlazimanlah. Sebab perkara baik Allah redha, perkara baik Allah suruh. Perkara jahat Allah tidak redha, perkara jahat Allah tidak suruh, dan Allah tidak kehendak perkara jahat. Ini Mu'tazilah. Itu lain dengan kita. Kita Allah kehendak baik dan jahat. Hak baik Allah kehendak serta redha dan suruh. Hak jahat Allah kehendak tapi Allah tidak redha, Allah tidak suruh. Kalau Allah tidak redha, kalau Allah tidak suruh, kenapa Allah kehendak? Jangan duk tanya kerjaan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya pada hari akhirat. Kata je. Kalau main kau akal, kalau dak ngaji molek, mudah jerumuh jadi Mu'tazilah. Kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah, berkaitan ketentuan jahat, habis ceritalah. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas pandangan yang mengatakan akidah Mu'tazilah adalah akidah yang fasik lagi bid'ah. Ini akidah yang sesat. Walaupun tidak dihukumkan kafir sekalipun atas pandangan muktamad. Tapi dari segi akalnya memang mudah nak setuju dengan hak akidah Mu'tazilah.
Jadi ketentuan Allah, redha dan suruh tidak berlaziman. Pernah. Ini saya pernah sebutlah sebelum ni. Ada orang bercakap di hadapan orang kafir. Program tu ada orang kafir. Dia bercakap di hadapan orang kafir, tapi ini orang jahil lah. Orang bukan orang agama dan memang orang jahil. Dia bercakap di hadapan orang kafir, dia kata Allah Ta'ala tak suruh jadi Islam belaka. Dia kata gitu. Sebab apa Allah tak suruh jadi Islam belaka? Sebab Allah tak kehendak kan. Kalau Allah suruh, pasti Allah kehendak. Ni akidah, ni orang jahil akidah ni. Kita kehendak Allah, redha suruh Allah tidak berlaziman. Dia tak. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah kun fayakun. Kun jadi Islam belakalah kamu satu dunia, maka akan fayakun jadi Islam belakalah satu dunia. Allah buat tak gitu? Allah kehendak tak jadi Islam belaka? Tak. Allah buat jadi Islam belaka? Tak. Mana Allah tak suruh jadi Islam belaka. Depan orang kafir pula dia cakap. Orang kafir dengar kata, "Oh, Tuhan Allah tak suruh aku masuk Islam kalau gitu." Orang Islam je duk sibuk pujuk-pujuknya, duk dakwah-dakwahnya. Allah tak suruh-suruh pun jadi Islam belaka. Sebab apa Allah tak suruh? Sebab Allah tak kehendak. Kalau Allah suruh, pasti Allah kehendak. Ini pun orang nak. Ini benda yang sekarang ni, walaupun majlis tu majlis yang mana bukan majlis besar, tempat yang tertutup, tapi sekarang ni semua jadi live belaka. Bukan benda rahsia, benda secara umum. Sebab sekarang ni semua jadi umum belaka. Bukan satu Malaysia, satu dunia boleh tengok. Sekarang ni satu dunia boleh tengok. Kan? Percakapan seumpama tu tidak ada apa-apa pun respon daripada orang agama. Dan saya tanya sendiri orang agama, kenapa tidak ada respon? Dia kata ada bukti jelas ke? Memang ada rakaman, bukti jelas. Boleh cari, boleh tengok, boleh dengar dia punya ayat percakapan dia. Tapi tidak ada respon. Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Gitu ke Allah tak suruh jadi Islam belaka? Hikmah Allah utuskan Rasul supaya jadi Islam dan beriman belaka lah. Itu hikmah Allah Ta'ala utuskan Rasul supaya jadi Islam dan beriman belaka. Allah suruh jadi Islam beriman belaka. Lepas tu Allah tak kehendak Allah, redha dan suruh tidak berlaziman. Sebab itulah Allah utus Rasul. Nabi SAW tak cakap nak suruh Abu Talib supaya beriman. Tak suruh. Dengar dakwah lagi, dengar pujuk lagi supaya dia jadi Islam. Sebab apa? Sebab Allah tu suruh jadi Islam, jadi beriman. Tapi Allah kehendak. Allah tak kehendak. Mana apa? Surah Allah, kehendak Allah tidak berlaziman. Itu tu yang diutuskan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala perintah kepada Rasul supaya Rasul beritahu kepada manusia, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Tuhan kata olehmu ya Muhammad kepada manusia, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekalian." Apa yang Allah Ta'ala perintah kepada Rasul supaya kata? Tuhan perintahnya kepada Rasul supaya kata, "Fa'aminu billahi wa rasulih." Maka berimanlah kamu wahai manusia dengan Allah dan dengan Rasul. Bukan suruhan. Allah suruh beriman kepada sekalian manusia. Maka berimanlah kamu wahai manusia akan dengan Allah dan dengan Rasul. Tak suruh lagi tu. Memang Allah suruh ke semua manusia supaya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tapi Allah kehendak? Memang Allah tidak kehendak. Kehendak Allah dengan suruh Allah tidak berlaziman. Tiba-tiba dia kata Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, pasti Allah kun fayakun. Kun, jadi Islam belakalah kamu. Fayakun, maka jadi Islam belaka. Allah buat tak seumpama tu? Allah tak buat. Mana Allah tak suruh lah. Makan dengan logik akal. Cakap pula depan orang kafir, siap. Gitu Tuhan Allah tak suruh jadi Islam belaka. Pandai-pandai orang Islam je nak jauh supaya masuk Islam. Allah tak suruhnya. Kalau Allah suruh, Allah kun je.
Kun ni bukan kata. Kun ni nak ceritanya kalau Tuhan kehendak jadi satu perkara, segera jadi macam kata kun. Bukan kun kalam. Yang menjadikan kudrah bukan kalam. Kalam dilalah, kudrah baru taksir. Yang menjadikan kudrah bukan kalam. Tu kun tu mana nak cerita seolah-olah kata jadi. Bukan buat tu dengan kata, buat dengan kudrah. Macam kita lah, demo tak apa, buat dengan mulut je, buat dengan kata je. Ya ke kita buat dengan mulut? Ngak buat kita. Buat dengan kata jadi. Dah, tapi dah orang ni ramah anak buah, kata jadi. Demo kata je jadi. Oh, sedap. Kata je jadi lalu. Mana pun ramah anak buah, royak je jadi lalu. Mana segeranya macam boh ni kata je. Mana kata boleh jadi? Buat baru boleh jadi. Kata tu nak tunjuk supaya buat apa-apa. Tapi seolahnya macam kata je jadi. Tu kun tu. Bukan Tuhan jadikan dengan kun. Sekarang ni Tuhan buat ni. Hak berlaku di kita ni Tuhan buat ni kan. Ni setiap saat berlaku di kita ni semua perbuatan Tuhan. Lepas tu Tuhan buat duk kun gitu. Dah, Allah buat dengan kudrah, bukan dengan kalam. Ada kan? Tuhan buat dengan kun. Dah. Tuhan buat dengan kudrah, bukan dengan kalam. Tapi kun ni seolah-olah cepatnya jadi, segeranya berlaku pekerjaan Tuhan macam kata jadi lalu. Tapi bukan jadi dengan kun, jadi dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi dia samakan antara kehendak Allah dengan suruh Allah. Allah tidak kehendak semua jadi Islam, maka Allah tak suruh semua jadi Islam. Memang betul Allah tidak kehendak. Hak berlaku depan kita sekarang lah. Kehendak Allahnya orang Islam hanya tak sampai pun 1/4. Tak sampai 1/4. 1.5 bilion daripada 7 bilion tau. Saya dengar baru ni. 1.5 bilion daripada 7.5 bilion. Ke kan kita? Silap gitu saya dengar dalam berita ke apa baru ni. Kalau gitu macam 1/5 lah, bukan 1/4. Macam 1/5 aja. Hak berlaku sekarang memang Allah tidak kehendak jadi Islam belaka. Kalau Allah kehendak jadi Islam belaka, beriman belaka lah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jikalau kehendak oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan beriman sekalian manusia, nescaya akan beriman sekalian mereka yang ada di bumi ni sekaliannya. Kalau Tuhan engkau kehendak. Tapi Allah tidak kehendak. Kalau Tuhan engkau kehendak jadi beriman belaka, nescaya jadi beriman belaka. Tapi Tuhan kehendak Tuhan tidak kehendak. Tuhan kehendak hanya 1/5 saja jadi Islam. Tapi Tuhan suruh tak jadi Islam belaka. Tuhan suruh jadi Islam belaka. Itulah hikmah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kalau Tuhan suruh, kenapa Tuhan tidak kehendak? Suruh Allah, kehendak Allah tidak berlaziman. Ada yang Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendak. Ada benda yang Tuhan tidak suruh tapi Tuhan kehendak. Tidak. Tuhan suruh sembahyang tapi Tuhan tak kehendak dia sembahyang. Tuhan tak suruh dia tinggal sembahyang tapi Tuhan kehendak dia tinggal sembahyang. Ada. Tuhan suruh sembahyang, perintah Quran jelas, tapi Tuhan kehendak tak dia sembahyang. Ramai Tuhan kehendak tidak sembahyang. Tuhan suruh tak judi minara, Tuhan tak suruh, tapi Tuhan kehendak orang judi, orang minara. Lepas tu kenapa? Suruh dengan kehendak dia tidak berlaziman. Tuhan suruh dia solat, serta Tuhan kehendak dia solat. Itu berlaziman. Tuhan suruh dia tinggal maksiat, Tuhan kehendak dia tinggal maksiat. Itu berlaziman. Hak khairihi berlaziman lah. Hak baik. Hak syarihi tidak berlaziman antara kehendak Allah dan reda suruh Allah. Antara reda dengan suruh dia berlaziman. Hak Tuhan reda, Tuhan suruh, Tuhan reda. Kehendak dengan ilmu berlaziman. Hak Tuhan kehendak, Tuhan tahu, Tuhan kehendak.
Dia dan kitab Faridatul Faraid macam sebut minggu lepas, dia pecah pada 4. Kehendak Allah, tahu Allah, redha Allah, suruh Allah. Antara kehendak dengan tahu berlaziman, antara redha dengan suruh berlaziman. Antara dua ni pula ni, antara kehendak dengan redha suruh terkadang berlaziman, terkadang tidak berlaziman. Sebab apa? Sebab kehendak Allah baik dan jahat. Baik Tuhan kehendak serta Tuhan redha dan suruh. Hak jahat Tuhan kehendak tapi Tuhan tidak redha dan Tuhan tidak suruh. Hak ni hak berkaitan dengan kehendak ketentuan yang jahat. Kita mungkin kita akan pergi pula minggu depannya berkaitan dengan perbuatan Allah. Tapi sebelum ni pun hak perbuatan Allah pun sekali dah. Kehendak cerita perbuatan, kehendak cerita perbuatan, kehendak qada perbuatan Allah qadar, tapi sekali dah. Sekali dah hak kehendak, sekali perbuatan cerita sekali. Dan insya-Allah minggu depan kita pergi pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.